Dan tadi juga saya ditanya oleh wartawan TV3 RTM tentang usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pengangkutan untuk membuat vaksinasi terhadap mereka yang terlibat dalam sektor pengangkutan. Sukacita saya hendak memaklumkan, sejak saudara KJ dengan saya lancarkan program vaksinasi untuk sektor pengangkutan pada 25 hari bulan Jun yang lalu, dalam tempoh lebih kurang 16 hari. Okey, kita telah mencapai satu kejayaan yang boleh dikatakan memuaskan, yang mana semua program berjalan dengan lancar. Kita bukan saja mula di sektor pelabuhan maritime, okey, di mana mereka mensasarkan 10,000 orang, dan ini sangat penting kerana mereka mengendalikan kargo-kargo di semua pelabuhan. Itu 10,000 telah disuntik. Dan pada waktu yang sama juga kita baru menggerakkan di sektor penerbangan aviation, di mana kita mula di KLIA pada 5 hari bulan Julai, dan lebih daripada 22,000 dos telah kita bekalkan dan prosesnya sedang berjalan. Pada waktu yang sama kita juga merancang untuk rail. Rail kita ada LRT, MRT, Rapid Rail, dan satu LRT, MRT, monorail, dan bus, Rapid Bus, yang mana dikendalikan oleh Prasarana. Jadi dalam hujung bulan ini juga kita akan buat vaksinasi terhadap pekerja di bawah payung Prasarana, yang mana rail integrasi sistem pengangkutan awam. Ini akan dibuat lebih pada Lembah Kelang atau tempat-tempat tertentu dalam kawasan bandar. Pada waktu yang sama, saya ingin maklumkan, kita bukan sekadar untuk membuat vaksinasi terhadap 3 kohort, 3 kumpulan yang saya katakan tadi. Kepada pemandu taksi, pemandu e-hailing, pendekatan kita berlainan. Kita menyeraikan atau kita memberi senarai nama mereka yang memiliki lesen taksi atau e-hailing, dibekalkan kepada CITF, iaitu satu badan yang mengendalikan pemberian vaksin, dan kita pastikan mereka ini dapat suntikan di peringkat community. Jadi we have a way to check how many of our drivers have been vaccinated. So dengan cara ini mereka tak payah kumpulkan di satu tempat untuk buat suntikan, dan mereka boleh berada di kawasan masing-masing. Kalau tempat kediaman mereka atau di mana-mana tempat mereka berada, mereka boleh membuat suntikan di peringkat community. Dan kebanyakan secara gradual telah membuat suntikan, telah diberi vaksin. Jadi taxi e-hailing is about 120 over 1,000. Okey, yang ada lah. Jadi senarai nama kita bagi pada CITF, dan mereka akan senaraikan supaya mereka tak ketinggalan. Okey, sasaran kita ialah kita nak mencapai 80% secepat mungkin. Sekurang-kurangnya 80%. Jadi ini yang kita nak, sebab mereka adalah frontliners untuk PKP. Jadi mereka tidak ditinggalkan. Begitu juga untuk sektor logistik. Kalau ada senarai nama sektor logistik yang mereka minta kita bantu, kita akan bantu, tetapi masuk ke beberapa program. Ada yang secara community di PPB awam, ada yang dibuat di PIKAS. Ada syarikat tertentu, kalau dia boleh buat PIKAS, kita bagi dia PIKAS. Kalau mereka yang nak pergi ke PPB integrasi seperti ini, kita juga boleh aturkan. Jadi bermaksud kita senaraikan siapa mereka, dan kita akan lihat, dapat pantau. So we can share the resources. We know that out of say 120 over 1,000 of taxi drivers and Grab drivers, how many have been vaccinated? So we are in the process of making sure that these people as frontliners must be given priority. So in fact the process has started, and we want it to be we want to achieve our target. So if possible by 31st of October, 80% of our frontliners have been vaccinated. I mean those who possess the license. If possible all, but at least 80%. Because along the process some of them may not operate as driver but still got the license.